saya akan kalau Cik Syazini dengan pendirian itu, kalau majikan dengan pendirian itu, well, go ahead. There is no law prohibiting that, but it can be towards zero accident, ke arah mencapai kemalangan sifar. Jadi kita tak gagal. Kerana kalau kita ada target, kita tak capai target itu, maka kita gagal dalam usaha kita. Alright, it's just a matter of readjusting here and there a bit. A very good start. I like that participation. Thank you. Alright, so dalam kes tajuk kita hari ini, apa yang kita nak capai sebenarnya ialah dengan melakukan OSH promotion, dengan melakukan OSH communication, dan dengan menyediakan OSH training, alright, matlamatnya sebaiknya menghapus, tetapi sekurang-kurangnya mengurangkan kejadian. Alright, itu matlamat pengurusan safety and health. Okey. Kalau ada ketidakpersetujuan, tulis. Alright, then we can discuss further. Otherwise, we will just proceed. Thank you. Alright, jadi objektif pembelajaran kita ialah untuk memahami keperluan atau kepentingan komunikasi, kepentingan latihan dan kepentingan galakan dalam OSH management system. Alright, memahami asas-asas ataupun prinsipal dan teknik dalam mempromosikan safety and health. Membincangkan dua pendekatan utama, alright, tentang communication dan training management method yang boleh dilaksanakan, alright, yang boleh dilaksanakan. Mungkin nota tu hilang bahagian akhirnya, dia jadi tergantung. Alright, pengurusan latihan yang boleh dilaksanakan. Alright. Jadi apa perlunya galakan communication dan training? Alright, dan kita selalunya macam apa yang Cik Ling nyatakan, alright, reason for managing is because of humanitarian reason, economic reason, legal requirements, alright, betul belaka, alright, maka cuba kita fahami tujuan sebenar latihan untuk apa? Apakah itu latihan? Alright. Latihan adalah merupakan proses penyampaian maklumat. Terus sambung je Cik Jalaluddin. You terus dia tulis, saya pun bercakap sama. Alright. Kita menyampaikan maklumat. Alright. Tujuannya apabila
si penerima maklumat dalam kes kita, pekerja, menerima maklumat itu, ia boleh membuatkan seseorang itu menukar perlakuannya. Alright. Perlakuan dalam melaksanakan kerja dari, alright, kalau sebelum ini melakukan perbuatan tidak selamat, maka sekarang selepas diajar, maka ia melakukan perbuatan yang lebih selamat. Jadi, kejayaan latihan, alright, ialah apabila ada perubahan. Okey, Cik Jalaluddin kata, tambah pengetahuan, tambah skill, beri motivasi. Which is very true. But at the end of the day, ia perlu ditranslatekan. Ia perlu menghasilkan satu manusia baru, bukan badannya baru, bukan rupanya baru, perlakuannya itu baru berbanding dengan perlakuannya sebelum ini. Kerana sekarang dia dah ada pengetahuan, dia dah ada kemahiran. Pengetahuan mengenai apa? Kemahiran mengenai apa? Mengenai cara melakukan kerja itu dengan selamat. Kalau dia tidak berubah, maka usaha yang dibuat, usaha memberi pengetahuan, memberi kemahiran tidak bermakna kerana dia masih dengan old habit melakukan kerja yang tidak betul. Maka dengan itu perlu diberikan motivasi bagaimana kita nak menggalakkan dia supaya dia mengikut norma baru itu. Are we okay? That is very basic of training. Alright. Jadi walau bagaimanapun kita tengoklah juga, okay, yang dinyatakan dalam slide pembelajaran kita. Okay. Latihan, promotion, communication adalah merupakan keperluan undang-undang. Ini dinyatakan dalam 15.2C. Okey, section 15.2C. Alright, saya selalu sarankan kepada peserta, selain daripada depan mata kita ada laptop ke, handphone ke, kiri kanan kita sepatutnya disokong dengan rujukan. Okey, OSHA sebagai contoh. Alright, ada. Jadi bila trainer sebut, okey, rujuk terus. Okey, itu sebenarnya cara nak mengingat. Cara saya lah, cara orang lama. Alright, dengar je kadang-kadang kita lupa. Alright, kalau kita dengar, kita baca, alright, tahap retaining, alright, lebih tinggi lagi. Okey, jadi OSHA Section 15.2C menyebut tentang keperluan IITS. Kalau yang ada, quickly flip 15.2C. What is IITS? Cik Ling dah boleh ambil periksa besok lah. Congratulations. Likewise, Shashini.
These are the quick response seorang safety officer perlu ada. Quick response with quick reference. You know what you are looking for. That is very important. We must sure, all right, we must know what is it, the problem at hand, and where to look for. Jangan dihafal provision. Alright. Orang kampung saya kata kalau dihafal sasau kita nanti. But kita bukan specialist operate jantung. Specialist operate jantung, dia tak ada masa pula kata sekejap saya refer buku. No. Alright. Tapi safety officer ada kemudahan itu. Lakukan. Because di luar sana apabila kita bekerja, we have to convince. Alright, we have to convince people apa yang kita katakan itu tidak lain daripada apa yang sebenarnya. And that is very important in order to gain confidence. Bila dia yakin dengan kita, dia ikut kita. Maknanya kita telah memberi dia pengetahuan. Bila dia dah tahu, kita perlu follow through, tengok dia berubah atau tidak. Kalau dia tak berubah, maknanya usaha kita itu belum berjaya lagi. Alright, begitu juga dengan regulation di bawah komiti. Alright, Safety and Health Committee. Alright, ataupun di bawah usage yang mengatakan perlu ada OSH promotion, perlu ada OSH communication, perlu ada OSH training. Alright. Dan selain daripada keperluan undang-undang, alright, promotion, communication dan training juga merupakan syarat yang mesti dilaksanakan apabila kita tu organisasi lah mengamalkan ataupun when an organization adopted a management system, pastinya, alright, promotion, communication dan training adalah keperluan. Kalau tak lulus. Kalau tak dapat certification. Dan semuanya ini, alright, perlu berdokumen. Kita dah bercakap tentang OSH documentation. So itu yang saya kata, apa yang dipelajari sebelum ini kena bawa berterusan. Accumulation of all previous knowledges are critical. Sebab fahami. Tak faham, bertanya. There you go. And then alasan lain mengapa ia perlu, okay, ialah bagi tujuan mewujudkan, membangunkan positive culture. Okay, bagaimana dengan memberikan kesedaran, menyatakan etika, sifat, alright, yang secara langsung akan menjamin keselamatan pekerja di tempat kerja masing-masing. Jadi at the end of the day, semua yang kita lakukan ini adalah untuk tujuan prevention of injuries and ill health. Question. Jadi kalau kita
besarkanlah, saya tak nampak ni masalahnya. Alright, kalau kita besarkan, kalau tuan-tuan masih ingat, alright, puan-puan sama sekali lah tu. Alright, dalam Deming cycle, PDCA, ataupun kalau kita ikut Malaysian Standard, POPIA, alright, maka dalam POPIA itu di bawah keperluan organizing, alright, dikenal pasti apa elemen dan komponennya, alright, elemennya organizing, komponennya organizing, sokongannya, elemennya antara lain ialah kompetensi, training, documentation, communication. Alright. So, kalau kita mengatakan kita mengikut sesuatu model pengurusan, okey. Cuba sebut apa lagi pengurusan yang ada. Kalau POPIA ni ialah MS 1722. Alright. Apa lagi sistem pengurusan yang ada? Kita ada PDCA ni, dia punya approach, tapi sistemnya dikenali sebagai there you go. Okey, Cik Ling, OSAS 18001 dah tak pakai dah sekarang ni. Bukan tak pakai maksudnya jadi kesalahan, tapi sudah tidak ada certification-nya. Ia telah digantikan dengan ISO 45001. Kalau nak ikut, boleh ikut. It's okay. But you would not get pengesahan daripada certification body. Macam ISO 9001, ISO 14000. Alright. Hari ini kita bercakap, bukan hari ini, daripada tahun 2018, kita bercakap tentang ISO 45001. Alright. Okey, jadi dalam keseluruhan sistem, sama ada OSHA 18001, kalau kita masih berpegang kepada sistem itu, ISO 45000, EMS 14000, alright. Or for that matter, kalau you bekerja dalam oil and gas, you menggunakan HSEMS, Health Safety Environment Management System, di bawah Petronas Technical Standard, elemen promotion, communication dan training juga ada dan ia menjadi kemestian. So I hope I don't have to convince you people anymore that this is a requirement. Required by the law, required by the system. Soalan? Otherwise, we move on. Alright. So, kalau POPIA, MS 1722, kalau PDCA ialah lain-lain ISO system. Alright. Plan, do, check, act. Requirement itu ada di situ. We move on. So some of these are straightforward, alright, straightforward. Yang baca pun kadang-kadang boleh faham, alright. So
Prinsipal dan tekniknya, alright, lead by example. Maka untuk berjaya mempromosikan, berjaya dalam mengkomunikasikan, berjaya dengan melatih, ialah pihak atasan itu memberikan, melakukan tunjuk ajar. Kalau dikatakan tempat itu no smoking zone, alright, orang yang pertama mesti patuh, alright, ialah agaknya supervisor lah dulu. Supervisor, kod engineer, alright, kod manager, kod GM, kod chairman, CEO. Maka semua manusia ini mesti menunjukkan contoh. Bila dia tunjuk contoh, alright, maka itu merupakan dia mengomunikasikan. Hey. You see? Dia tak cakap lah, tapi maknanya. Even aku dengan jawatan aku tak isap rokok kat sini. Aku dengan jawatan aku masih pakai kasut keselamatan bila masuk ke tapak kerja. So, that is communicating. That is training. Dia pakai kasut dengan betul. Dia tak pijak belakang kasut keselamatan dia. Sebagai contoh. Are we okay? Alright. Employee involvement. Apa juga yang kita lakukan? Alright. Apa juga yang kita lakukan? Menyediakan prosedur. Alright. Mengambil keputusan. Maka employee involvement amatlah penting. Alright. Involvement amatlah penting. Sebagai contoh je. Kalau tuan-tuan, bila-bila tuan-tuan perempuan rasa tak perlu, give me a shout. Okay, understood, we move on. Alright. Okay. Pembelian kasut keselamatan. Bila nak pilih kasut tu, wakil pekerja dibawa sama atau tidak? Dalam amalan di tempat kerja you. Kalau tak pun bayangkan, perlu dibawa sama ke tidak? Kerana, alright, salah satu sebab mengapa pekerja tak ikut peraturan, salah satu sebab pekerja tak pakai kasut keselamatan ialah kerana dia tak comfortable. Dia tak selesa dengan kasut yang dibekalkan. Dia tidak selesa dengan peraturan yang dikenakan. Dia dah bekerja 20 tahun. Ini cara dia buat. Tiba-tiba datang safety officer baru, bagi comment and all that, buat prosedur baru, they will retaliate. They will retaliate. Alright. Jadi, sebab mengapa mereka perlu diambil bersama, terlibat dalam membuat keputusan ialah dalam bahasa kebangsaannya, bahasa Inggerisnya saya tak berapa faham, ialah beli jiwa. Kita nak menjadikan mereka berasa that they are part of the decision making. Bukanlah kalau pekerja ada 700 tu di bawah, wakil mereka dah mencukupi. Alright. Beli jiwa, alright, to get their support indirectly. Okay. Mungkin dia tak pakai kasut yang kita bekalkan, yang kita pilih, yang majikan pilih, sebab kasut keselamatan tu warna pink. Contohlah. Alright. Jadi, okay,
Bukankah lebih baik, alright, kita ada bajet, okay, maka kita ambillah sampel 4-5 kasut that fall within our budget, alright, dan kita panggil wakil pekerja, sekurang-kurangnya ahli jawatan kuasa. Alright. Well, people, these are the choices that we have. Choices because of the financial constraint of the budget that we have. Kita cuma mampu ini. Alright. So now let's evaluate dan pilih yang mana yang terbaik. Alright. Jadi di hujung hari, kalau kita dah putuskan beli kasut A, kalau pekerja di luar sana tak nak pakai kasut jenis A, then kita dah ada komitmen, kita dah ada sokongan dari wakil mereka. Itu tujuannya employee involvement. Selain daripada itu, kita boleh gunakan reward system. Bila ada reward, ada punishment. Alright? Ada reward, ada punishment. Sistem ini juga boleh berkesan. Alright? Reward itu bukanlah mestinya selalu duit. Alright? Tak menyelesai masalah. Oh, ikut peraturan bagi duit. Ikut peraturan bagi duit. No. Alright? Kadang-kadang a pat at the back, some good words, pujian, kenyataan awam, alright. Maka itu sebabnya kalau pergi KFC, pergi McD, ada employee of the month, tak dapat duit pun. Tinggal lagi ia di-recognize. Alright. That is menggunakan reward dan punishment. Alright. Super juga kalau tengok orang burung tilik nasib kat tepi jalan tu. Alright. Bagikan kad. Alright. Maka burung tu pilih satu. Cuba perhatikan, setiap kali dia pilih, maka tuan itu akan bagi dia gandum atau sebagainya, makanannya. And that is the reward kerana melaksanakan kerja itu. Alright, best practice ialah dengan membandingkan, compare with the practice of others. Tengok company tu, company yang berjaya, company of the year, whatever, this is their practice and all that. And alright, agaknya kita perlu berubah ke arah itu. Communication, we will go in depth later on. Alright, and training. Alright. So, is there any questions before we move on? Alright, tak ada. Okay, tak ada soalan, saya nak bertanya. Dalam PDCA, dalam POPIA, alright, disebutkan training and competency. Alright, saya nak bertanya kat tuan-tuan, kat perempuan. Training kita dah kata tadi, proses, okay, pemberitahuan, maklumat, pengetahuan, skill seperti yang dikatakan Cik Jalaluddin ke siapa tadi. Alright. Kompetensi itu apa? I need your response. Atau tak perlu? Right person for the job, competency, qualification. Isi-isinya telah ada lagi.
solehan. Okey. Sendak jawapan yang menyeluruh. Apa dia ciri-ciri kompetensi? Apa yang perlu ada? Alright. Jawapannya semua lebih kurang ada dah kat situ. Alright. How do I pronounce this? Oswald Juin. You have apa nama kombinasi yang lebih besar, which is good. But basically, seperti tuan-tuan dan puan-puan yang hadir ambil kursus safety officer ini, alright, tuan-tuan nak menjadi seorang certified person. Jadi ciri kompetensi itu, alright, ada 3. Alright, ada 3. Mula-mula ciri yang pertama, ia mesti telah melalui kursus yang diiktiraf. So, yang dikatakan oleh Cik Jalaluddin, dia kata kelayakan. Kelayakan ialah menghadiri kursus yang diiktiraf. Kemudiannya telah lulus penilaian ataupun peperiksaan yang ditetapkan. Alright. Yang ketiga, dia mempunyai skill hands-on untuk tempoh yang tertentu. Okey, bayangkan ini adalah diri tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, tuan-tuan sedang menjalani kursus yang diiktiraf. Selepas ini akan mengambil peperiksaan yang ditetapkan dan akan menjalani hands-on experience selama 3 tahun. Selepas itu baru layak untuk mohon pendaftaran menjadi certified person seperti kata Jalaluddin. So, are we clear? Okey. Jadi soalan saya seterusnya, siapa yang menentukan kompetensi? Who issue kompetensi? Badan yang diiktiraf kerajaan. Yes. NIOSH? No. NIOSH is a training provider. Dia tidak mengiktiraf. Dia menjalankan peperiksaan. Yes. Kerana diiktiraf oleh kerajaan. Diiktiraf oleh Kementerian Sumber Manusia. Alright. So, jadi yang memberikan kompetensi ialah badan pihak berkuasa jabatan kerajaan. Tapi don't put a full stop there. Bukan badan itu sahaja. Kerana kompetensi ditentukan oleh 2 keadaan. Satu, yang ditentukan, yang dituntut oleh undang-undang. Alright. Undang-undang kata untuk kompeten bawa kereta mesti ada lesen.
lesen tu bukanlah DOSH. Jabatan yang menguatkuasakan. Alright, Kementerian Pengangkutan, JPJ. Alright. Jadi cuba kita tengok JPJ. Dia kata mesti melalui proses pembelajaran diiktiraf. So driving school tu mestilah yang berlesen yang beriktiraf. Lepas tu lulus peperiksaan. Peperiksaan tu siapa buat? Bukan driving center buat. JPJ buat. Alright, tuan-tuan boleh hadir kursus safety officer di banyak tempat. Di NIOSH boleh, INTESH boleh dan beberapa tempat lain. Tapi lulus peperiksaan yang diiktiraf peperiksaan oleh NIOSH. Alright, tak apa tu. Jadi maknanya ada undang-undang yang menentukan. Lagi satu yang ramai manusia tak sedar, tak tahu ialah majikan perlu menentukan kompetensi pekerja yang tidak dituntut oleh undang-undang. Soalan bangkangan sama ada tuan-tuan sedar atau tidak, pemotong rumput perlu ada kompetensi. Tapi tak adalah sampai ada sekolah iktiraf. Macam mana nak potong rumput? Tak adalah sampai setakat itu. Maka itu levelnya ditentukan oleh majikan di tempat itu. I wonder whether pernah dengar berita, bukan cerita ya, berita potong rumput kat sekolah, blade-nya tercabut, kena kepala student, mati. And legal action was taken. Right? Jadi untuk selamat, maka kompetensi setiap pekerja yang melakukan aktiviti perlu dikenal pasti oleh majikan di tempat itu. Are we okay? Alright, tak ada soalan. Orang kampung saya kata kalau senyap tu tanda setuju. So take it, write it down. Alright, di mana juga tuan-tuan bekerja, bawalah usul. Kalau belum ada, setiap aktiviti kerja perlu ada kompetensi. Alright, walaupun potong rumput, ia perlu dilatih. Lepas tu, penyelia ke, technician ke, perlu menilai. Jangan kerja potong rumput, soalannya duduk atas meja isi, ada bertulis. No. Kerana latihan tu sendiri pun pelbagai jenis. Alright. Ada on hands training. Alright. Macam mana nak belajar potong rumput dengan menulis? Does not work that way. Mengikut kesesuaian. Kalau tak ada soalan, I move on. Tak puas hati, saya patah balik. So 15.2C mengatakan perlu diberi information, instruction, training, supervision. So, okay, information adalah merupakan part of training. Alright? Memaklumkan. Alright? And then, maklumkan apa? Tentang hazardnya. Kemudiannya, memberikan arahan. Alright? Arahan, instruction. Ini prosedurnya, work instructionnya. Lepas tu, training. Latihan. Then latihan di situ, selain daripada verbal, termasuklah praktikal. Kalau
Kalau training untuk potong rumput, tak mahu dia duduk dalam classroom. Right? Selepas itu dinilai. Dia betul-betul faham ke tidak. Baru dibenarkan membuat aktiviti itu pun di bawah supervision. Tak boleh lepaskan je dia. Sehinggalah sampai satu tahap kita yakin, maka alright, lepas dapat lesen, boleh mandu tapi dipasang stiker P. Alright? P. P itu apa, Oswald? Dah pergi minum dah apa ke? Alright. Pecut. Yang laju kat jalan tu yang ada stiker P lah. Probation. Percubaan. Tapi dia motong kereta kita yang tak ada P ni. Saya tak ada nak tuduh macam tu kan. Kau ada kawan pakai Myvi. Bukan Myvi je laju. Azia pun laju. Alright. Okay. Okay, P itu power and pantas, whatever. Okay, tapi itu yang saya nak sampaikan. Alright, then we move. Alright, two-way communication. Alright. Dua cara pendekatan tentang komunikasi. Alright. Jadi agaknya this is straightforward. Berkomunikasi secara verbal, berkomunikasi secara non-verbal. Alright, straightforward. Verbal, face to face. Alright. Online, macam yang kita lakukan. This is verbal communication. Alright. Meeting, communication, maksudnya verbal yang menggunakan kata-kata dalam penyampaian. Alright. Berbanding dengan lagi satu, non-verbal communication. Alright. Non-verbal melalui penulisan, melalui tagging, melalui email, melalui memo. Alright. Visual dengan penglihatan. Alright. Penglihatan, communication. Kalau kita bawa kereta, pastinya, okay, pastinya kita akan berjumpa dengan traffic light. Sebenarnya traffic light dan kita itu berkomunikasi. Alright. Tak kira bermula dari color apa, alright. Katakan keadaan kita sampai dari jauh, kita nampak warna hijau. Alright. Kita tahu, kita dah diajar. Alright. Hijau boleh jalan. Alright. Dan komunikasi, pemahaman yang kita perlu ada ialah apa dia? Selepas hijau, ia akan bertukar warna. That is communication. Kalau tempat bandar lokasi yang agak besar sikit, komunikasi itu ditambah. Ada digital timing di atas itu. 10, 9. These are all communication. Alright. Non-verbal. Alright. 10, 9, 5, 4. Lepas tu, dia akan tukar color. Lepas hijau apa? Kuning. Bukan kuning. Orange. Kuning. Mata orang tua dia tak dapat sangat beza kan. Alright. So, maksudnya apa? Maknanya apa yang nak disampaikan? Bila nampak hijau tukar kuning,
Alright. Pertukaran itu adalah communication, mengatakan, hey, apa mesej yang nak disampaikan sebenarnya, Amirul? Bila hijau ditukar jadi kuning. Mesejnya apa? Alright. Maknanya itu dulu beli lesen. Alright. Bayar lesen, lulus peperiksaan, maka dapatlah mesej yang salah. Kuning laju lagi. Alright. Jadi proses latihan masa pakai L dulu tu maknanya tidak berkesan. Maka itulah yang banyak berlaku. Orang lulus periksa, jalan belakang. Kalau peperiksaan ni macam-macam ada kan. JPJ pun sama. Ada peperiksaan, bukan JPJ sajalah saya ambil. Kan orang JPJ tembak saya payah. Alright. MCQ, multiple choice, ada. Isi tempat kosong ada. Alright. Kalau tak tahu sangat multiple choice, pakai dadu. Dadu tau. Dice. Golek je. Oh, 3. Tulis 3. Secara kebetulan lulus. Betul pula nasib. Itu yang tukar lampu kuning dia tambah laju. Alright. That can happen. Alright. So, non-verbal, written. Alright. Visual, signage, poster. Alright. Body language. Alright. Juga merupakan tanda ataupun cara berkomunikasi. Alright. Angkat tangan. Alright. Orang tu jauh dari kita. Tapi yang mustahaknya kita perlu memahami tanda tu tanda apa. Kalau tak ada, maka silaplah pemahaman kita, then we'll got a wrong message. Jadi untuk isyarat dan sebagainya perlu berhati-hati. Alright. Cuba perhatikan orang crane operator. Kalau dia ada radio system, alright, then dia boleh bercakap. Kalau tak ada, dia bagi isyarat jari berpusing lah, macam-macam. Alright. Maka it must be standardized. Kadang-kadang nak tunjuk jari, kita tersilap jari. Jari mana yang kita tunjuk? Lain jadinya. Alright. Are we okay? Okay, we move. Alright. Kita tengok. Okay. Pilihan komunikasi. Alright. Pilihan komunikasi bagi menyampaikan maklumat tentang safety and health. Isunya, tajuknya, isinya, alright, untuk mendapat isi yang konsisten setiap kali, alright. Jadi cara pemberian maklumatnya itu cara verbal atau cara non-verbal yang lebih baik, yang lebih berkesan, supaya setiap kali
dia sama saja isinya. Alright. Sebagai contoh, okey, kita nak menyampaikan maklumat, alright, maklumat penting yang tak boleh berubah-ubah, cara verbal atau cara non-verbal. Maka di sini kita kata non-verbal lebih baik lagi supaya maklumat itu tidak bertukar-tukar. Okey, nak memaklumkan kawasan ini larangan merokok. Alright, nak bagi tahu, okey, atau nak pasang signage. Definitely pasang signage. Jadi pasang poster, pasang signage adalah non-verbal. Alright. Tapi kalau kita nak mendapatkan maklum balas, alright, nak mendapatkan maklum balas, then cara yang terbaik ialah verbal. Alright. Verbal. Alright. Kita boleh bertanya terus. Okay, ni. Alright. So, what is your response? Immediate. Boleh juga non-verbal dengan cara bertulis. Lepas tu, pastikan yang maklum balas itu telah dikemukakan. Tapi itu mungkin tidak immediate lah. Kita nak sekarang ni juga. Alright. Then fikirkan. Begitu juga kalau kita nakkan dia punya tindak balas. Jadi maklum balas. Ini tindak balas. Likewise, tindak balas now menyatakan nilai, alright, sesuatu, tindak balas. Okey. Samalah yang macam kita nak maklumat serta-merta. Okey. Maka untuk mendapat tindak balas serta-merta, then verbal direct communicating adalah lebih baik. Ini contoh je, contoh. Jadi dalam penyampaian maklumat, dalam penyampaian for that matter, training pun ya, antara challenges, permasalahan yang mungkin dihadapi ataupun kekangan yang ada ialah contohnya ya, tentang tahap pengetahuan, tahap pengalaman, pemahaman bahasa ataupun budaya si penerima. Itu mungkin menimbulkan masalah dan ditelitilah bagaimana untuk mengatasinya. Kalau tahap pembelajaran dan usaha lebih untuk memberi pengetahuan asas diperlukan. Alright. Kalau bahasa, okey, malam dia baru turun kapal, alright, dari mana, dari Bangla ke dari mana, alright, dan besok dia nak masuk kerja, tapak bina, triple S, site safety supervisor, tak gerti cakap Bangla, bagi arahan, you ingat berkesan ke tidak? Memang tak berkesan. Bahasa satu,
Lepas tu dia naik kapal entah berapa jam dengan penat dan sebagainya. Maka mengangguk-ngangguklah dia. Alright, triple S senyum je, puas hati. Faham. Dia tak tahu kawan tu tidur. Alright, dia tidur kerana penat. Dia tidur kerana dia tak tahu satu benda pun yang disebut. So, you have to go deeper into knowing who are your target, who are your participant. Alright. Kalau tak boleh benar-benar, alright, gunakan poster, gambar, sign language dan sebagainya untuk mengatasinya. Alright. Kerana apa yang disampaikan kalau tak dapat merubah orang itu, alright, dia tak faham. Bila dia tak faham, dia tak ikut, dia tak lakukan apa yang sepatutnya, maknanya usaha itu sia-sia. Alright, distraction, gangguan latar belakang, bunyi latar belakang, alright, sebagai contoh. Ataupun physical ability orang yang menerima itu, alright. Dia tak nampak, alright. Ni gambar rajah, ini statistik. Dia tak tahu pun statistik ni menatang apa. Okey. Lepas tu mata dia tak faham, tak boleh nak recognize. Alright. Guna bahasa pun berbeza. So this limitation and challenges must be addressed. So, ambil, tahu, kemudiannya carikan jalan penyelesaian yang terbaik. Kerana failure in communication is as good as no communication. Alright. So, antara lain cara untuk mengatasi challenges, kekangan-kekangan ini, alright, berikan maklumat atau instruction seterang yang boleh. Seterang yang boleh ni bukan terang cahaya lampu, maksudnya itu difahami. Alright, information itu mestilah tepat dan lengkap dan mengikut sequence yang betul. Sequence yang betul, nombor 1 buat ni, nombor 2 buat ni, nombor 3 ni. Alright. Nombor 4 ni. Lepas tu nombor 5, sebelum tu buat ini. Alright. Sebelum tu sebelum yang mana? Kerana telah ada 4 langkah arahan sebelum ini. So, maknanya itu tidak terang. Ataupun contoh yang paling mudah lah yang pernah saya dengar dan saya alami zaman dulu-dulu lah. Sekarang ni mungkin mak ayah taklah teruk cara mana kot. Bukan saya nak mengatakan mak ayah saya teruk, arwah belaka dah. Tapi nak mengatakan cara penyampaian. Ataupun hari ini masih ada. Cuba dengar kisah ini. Alright. Anak nak pergi main bola pasal kawan dia panggil. Alright. Now, hari masa tu ialah lagi 7 minit nak semayang maghrib. Okay. Maka anak bertanya, alright, dekat bapak dia ke dekat mak dia, dia kata, kawan ajak main bola sekejap. Alright.
Maka bapa atau mak akan jawab, eloklah tu. Elok benar. Pergilah main. Kalau dengan nada itu, cuba Jalaluddin ke, Oswald ke, Syafiq ke, apa sebenar makna mesej perkataan yang kata, elok benar lah, lagi 5 minit nak maghrib, pergi. Pergilah main. Yang sebenarnya dia kata apa? Perli mungkin betul. Yang benarnya dia larang tu. Ravi yang faham. Saya ingat kok Melayu je yang buat perangai macam ni. Tak Alright. Maknanya dia tak bagilah tu. So itu tidak boleh berlaku. Kerana instruction itu tidak terang. Terang, suara kuat. Siap jerit lagi. Elok. Pandai kau. Pergilah. You see? Dengan leher kembang-kembang urat, kan mudah dia kata, no. Kan? Itu maksudnya di sini. Misunderstanding, kalau budak lurus, mencelinap dia lagi. Tadi bapa aku bagi, dia katakan. Kan payah. Kalau tempat kerja, lagi suka keadaannya. Alright. Get feedback to ensure message is understood. Alright. Ini saya selalu lakukan. Jadi agaknya tuan-tuan perempuan akan letih bila saya kata, you guys, are you with me? Boleh ikut ke tak? Faham ke tak? Itu maksudnya. Because I really want the subject matter to reach you. So that perubahannya daripada tak lulus periksa, God willing, insyaAllah, you akan lulus periksa in one sitting. Itu matlamatnya. Alright. And then kita bercakap tentang consultation. Perlu dibincangkan bersama sesuatu isu itu. Alright. Communicating. Alright. Kalau ada kekangan, kalau ada masalah, maka consultation antara satu pihak dengan satu pihak mesti dilakukan. Alright. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah berterbangan selama sejam 15 minit. Alright, time check. So, this is your captain from the deck appealing for take fire. Alright. Jadi, be back at say 10:30. Is that acceptable? Terima kasih banyak-banyak. Kita lihat sekejap breather. Alright. Dan insyaAllah God willing kita sambung pukul 10:30. Thank you.